Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan satu tajuk analisis kesuaian doktor dalam mendiagnosis rawatan pesakit di klinik swasta. Kesan kepada penjagaan kesihatan pesakit. Saya mulakan dengan kandungan kajian, iaitu pertama, objektif kajian, pengenalan, literature review, tabatan dan cadangan. Saya mulakan dengan objektif kajian. Objektif kajian bertujuan adalah untuk menjelaskan persoalan berkaitan kesuaian dalam kalangan doktor di hospital dan klinik persendirian. Menjelaskan kesan kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan awam dan kualiti doktor di hospital dan klinik persendirian. Dan seterusnya mencadangkan penyelesaian yang boleh dipraktikkan oleh pihak berkaitan dengan perkhidmatan kesihatan. Bagi pengenalan, kes kesuaian dalam perubatan menjadi perhatian ramai sama ada di luar negara maupun di Malaysia. Kejadian kesuaian ini bukan sahaja terjadi di hospital kerajaan, bahkan turut berlaku di hospital swasta dan klinik persendirian. Statistik tahunan dari Kementerian Kesihatan Malaysia menyatakan bahawa tuntutan mahkamah terhadap kesuaian doktor meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini dipersetujui oleh seorang pengkaji iaitu Al-Fansi pada tahun 2009 yang menyatakan bahawa wujud salah laku dalam kalangan doktor. Antara kelemahan yang berlaku ialah melibatkan kesilapan bukti fizikal, kesilapan memberi ubat dan diagnosis rawatan, dan terdapat juga berlaku kesuaian dalam proses pembedahan. Seterusnya pengenalan kelemahan dan kesuaian yang membabitkan pegawai perubatan ini adalah telah menyebabkan kualiti perkhidmatan dipertikaikan oleh kalangan masyarakat. Selain itu, ia turut melibatkan persepsi pesakit yang merasakan terancam dan bimbang dengan perkhidmatan yang diberikan. Dalam masa yang sama, usaha untuk meningkatkan pengurusan perkhidmatan klinik yang baik dan berkesan untuk meningkatkan perkhidmatan boleh terbantu. Menurut Manaf, pada 2019 menjelaskan bahawa akibat kesuaian tersebut telah menyebabkan tuntutan kes kesuaian dan kesalahan klinikal rawatan perubatan di mahkamah meningkat dari RM1.2 juta pada tahun 2006 hingga 5.7 juta pada tahun 2010. Justru pengurusan hospital dan klinik sewajarnya memastikan kecakapan urus kerja yang berkualiti. Patut dipertimbangkan bagi mengurangkan masalah-masalah yang berkaitan. Untuk menentukan kesuaian dan kelemahan dapat diselesaikan, hendaklah menerusi kerjasama dan tanggungjawab semua pihak dalam organisasi tersebut. Seterusnya, literature review. Merujuk kepada kajian lalu, terdapat 7 kesalahan yang sering berlaku dalam perkhidmatan perubatan, iaitu tidak memahami proses rawatan, tidak memahami fungsi setiap jabatan di institusi kesihatan, kurang profesional, tidak sabar, masalah komunikasi, tidak tahu akta-akta yang boleh melindungi para petugas institusi perubatan dan kurang literasi media. Turut menjadi faktor ialah keupayaan, iaitu pengetahuan dan kemahiran, pengalaman, motivasi, personality, budaya, organisasi dan persekitaran kerja. Ini diikuti pula dengan faktor kesuaian yang berlaku dalam rawatan berpunca daripada sikap dan tingkah laku doktor itu sendiri. Selain itu, pegawai perubatan tidak mematuhi kod etika tata kelakuan dan standard operasi prosedur SOP kementerian serta kurang mesra dengan pesakit.
Justru kelemahan ini dilihat sebagai satu fenomena pelanggaran etika perubatan yang telah membawa kepada rungutan dan kebimbangan dalam kalangan pesakit. Tahap pengamalan etika perubatan yang kurang berkesan sehingga menyebabkan berlakunya kecuaian dan kesalahan adalah berpunca daripada doktor itu sendiri seperti mana yang disertakan pada awal tadi. Perkembangan isu ini telah menimbulkan persoalan mengenai tahap profesionalisme pegawai perubatan tempatan. Kesuaian rawatan perubatan sering didedahkan dan maklumat boleh didapati. Maklumat berhubung kesuaian tersebut, kesilapan doktor boleh diperoleh daripada media massa. Berikut beberapa dapatan yang saya rujuk. Sebahagiannya adalah seperti berikut, iaitu tuntutan mahkamah membabitkan kes kesuaian sebanyak 14.1%, perbidanan 10.7%, pembedahan 40%. Terdapat juga tuntutan yang tidak berkaitan dengan kesilapan sebanyak 70%, kecederaan 84%, kesilapan 73%. Pernyataan data yang didapati ini menunjukkan bahawa kelemahan sikap dan tingkah laku doktor adalah di antara faktor berlaku kesuaian dan kesalahan dalam tugas yang dilaksanakan oleh mereka. Di sini saya membuat analisis di antara tuntutan yang berlaku di mahkamah. Walaupun berikut adalah sebahagiannya saja, mungkin ada lagi analisis yang boleh dibuat. Tapi sebagai analisis saya nyatakan di sini bahawa perbidanan 10.7%, pembedahan 40%, kesuaian 14%, kecederaan 84%. Jadi data-data tersebut saya telah mendapatkannya daripada jadual berikut. Daripada Benam 2006, Sun 2013, Semon 2018 dan Alfansi 2016. Seterusnya kesan kepada penjagaan kesihatan. Kesan tersebut akan terpalit ataupun akan didapati oleh doktor, pesakit dan perkhidmatan itu sendiri. Doktor akan menerima kesan kepuasan hati pesakit yang sangat memerlukan kepada rawatan, akan mendapat bantahan ataupun komen daripada mereka. Itu juga pesakit akan meninggalkan kesan yang buruk dan akan mengakibatkan mereka menanggung derita sepanjang hayat dan menjadi murung, merana kerana kecewa dengan kelemahan dan kesuaian doktor. Manakala perkhidmatan hospital berkenaan akan dianggap sebagai sebuah pusat perkhidmatan kesihatan yang bukan lagi tempat yang selamat bagi seseorang pesakit untuk mendapatkan rawatan. Hospital juga akan mula dikenali sebagai sebuah hospital yang gagal memberi keperluan perubatan yang diperlukan oleh masyarakat. Untuk sebagai satu cadangan, KPFAK betul-betul hendaklah melihat kepada cadangan ini, iaitu pertama, mengiktiraf hak pesakit dengan melakukan check and balance di dalam kes-kes kecuaian perubatan. Pesakit beserta keluarga, mereka perlu diberitahu akan maklumat-maklumat yang penting berkenaan dengan rawatan. Doktor wajib mematuhi garis panduan klinikal sebagai panduan dan menjadi prasyarat mengutamakan pesakit melebihi dari perkara lain. Doktor Islam sewajarnya memahami etika Islam sebagai asas urusan perkhidmatan bagi memperoleh kebaikan dalam urusan kerja mereka. Berikut adalah beberapa rujukan yang telah saya dapati untuk membuat kajian ini. Akhir sekali saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan tontonan tuan-tuan sekalian. Terima kasih.